Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan kepada kita satu hari lagi untuk kita kumpulkan pahala-pahala, untuk kita pohonkan keampunan-keampunan daripada Allah. Kerana perjalanan sebenar kita bukan di dunia ini, tetapi di dunia ini cuma untuk kita kutip. Ibarat kata, kalau kita nak menuju ke satu tempat yang dipanggil sebagai pulau mahsyar ni, maka kita kena kutip sebanyak-banyaknya pahala. Jadi di dunia ini kita kena kutip pahala yang sebanyak-banyaknya. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan sediakanlah bekalan, kerana sebaik-baik bekalan itu maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi pada hari ini, tuan-puan yang dikasihi oleh Allah SWT, kalau dengar suara saya, boleh tolong komen dengar. Kalau jelas, boleh tolong komen jelas, sebab saya ada menggunakan device yang baru ni, yang saya rasa saya patut cuba sama ada suara saya bertambah jelas ataupun semakin teruk suaranya. Jadi mungkin Tuan Rizwan, saya perhatikan Tuan Rizwan ada bersama saya dalam live ini. Jadi mungkin boleh Tuan komen sama ada suara saya jelas ataupun tidak, insya-Allah, sebelum saya teruskan lagi. Puan Hajah Hadijah, macam mana? Suara saya, adakah suara saya jelas? Gambar saya jelas? Video saya jelas? Ataupun suara tidak kedengaran? Jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengar dan jelas. Terima kasih atas respon tuan dan puan. Jadi insya-Allah tuan-puan, kita pada malam ini saya nak membawakan tajuk, iaitu sukarnya ataupun susahnya nak menjaga hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Rozi daripada Sarawak, Alhamdulillah dengar dan jelas. Alhamdulillah, terima kasih di atas respon. Okey, jadi insya-Allah pada malam ini saya nak membawakan tajuk tentang susahnya ataupun sukarnya menjaga hati. Okey, jadi sebenarnya topik ini adalah satu topik yang berat. Sebenarnya topik ini adalah satu topik yang berat, yang melibatkan apa yang kita panggil sebagai qalb. Qalb ini adalah hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut ala wahyal qalb. Jadi kita kena apa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam diri manusia ada seketul hati. Kalau dalam diri manusia ada seketul darah, seketul daging, yang mana daging ini ataupun darah ini, kalau dia baik, maka jasad akan baik, keseluruhannya akan baik. Tapi kalau daging ataupun darah ini kotor, maka seluruhnya akan kotor. Ala wahyal qalb, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala alaihi salatu wasalam, yang membawa makna, Nabi kata dekat dalam diri manusia, dalam setiap jasad manusia
ada seketul daging. Seketul daging, yang itu daging ini ataupun darah ini, kalau kita jaga dia dengan baik, maka dia akan menterjemahkan yang baik daripada tingkah laku kita, daripada kesihatan fizikal, mental dan juga spiritual kita. Tetapi kalau kita tak jaga hati ini, tak jaga daging ini, tak jaga segumpal daging itu ataupun segumpal darah ini, maka dia akan jadi merosakkan dan membuatkan ataupun menterjemahkan pada diri kita, luaran kita akan terlihat buruk, pada luaran kita akan nampak buruk, dan kesihatan juga ataupun jasad juga akan menjadi buruk. Jadi kata Rasulullah, apa dia itu? Itu adalah hati. Jadi hati memang sangat-sangat memainkan peranan penting, tuan-tuan puan. Sangat-sangat memainkan peranan penting untuk menjaga hati. Satu orang dia mungkin boleh menjaga lidahnya daripada berkata-kata yang buruk dan sebagainya, tetapi dalam hatinya mungkin dia boleh berkata itu dan berkata ini, sebab permainan hati ini adalah baina-baina, di antara. Sekejap dia boleh ke kanan, sekejap dia boleh ke kiri. Sampaikan kita kena doa, ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai pembolak-balik hati. Ya Allah, wahai pembolak-balik hati, tsabbit qalbi ataupun tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkanlah hatiku, tetapkanlah jiwaku di atas jalan untuk agamamu dan juga untuk mentaatimu. Sampai kita kena doa macam tu, Allahumma rabbi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Begitu, ya muqallibal qulub, kerana Allah itulah pembolak-balik hati. Kerana Allah lah pembolak-balik hati. Jadi bila kita sebut Allah pembolak-balik hati ni, memang sebenarnya kadang-kadang ni saya cakap tentang diri saya lah. Kadang-kadang kita boleh kata kita dah ikhlas buat sesuatu, tapi sebenarnya bila kita kata ataupun kita boleh rasa kita ikhlas, maka sebenarnya itu belum ikhlas. Maka sebenarnya itu belum ikhlas. Bila kita kata kita dah ikhlas buat sesuatu, maka sebenarnya itu belum ikhlas. Ikhlas ni hadir adalah apabila kita buat tanpa kita perasan kita dah buat, tanpa kita rasa bahawa aku dah buat, aku dah ikhlaskan. Selagi mana kalau kita kata saya derma ni ikhlas kerana Allah, bila masih lagi boleh kita sebut saya derma ni ikhlas kerana Allah. Kalau kita boleh sebut lagi, maksudnya itu belum ikhlas, itu belum sampai tahap ikhlas lagi. Tu. Jadi hati ini memang sangat-sangatlah, sebab tu kita kena berdoa dengan doa yang tadi saya sebutkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Supaya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Supaya Allah sentiasa bimbing dan berikan hidayah buat hati kita, buat hati kita, supaya untuk kita sentiasa bercakap-cakap. Sebab hati kita selalu berkata-kata kan. Mana ada satu orang yang hatinya diam aja? Ada? Susah nak jumpa Walaupun kita tak tahu hati orang, tapi macam mana hati kita sendiri pun kita tahu kan. Mana hati tahu diam? Mesti bercakap aja kan, popek-popek. Ada yang dicakapkannya kan. Mesti ada cakap dalam hati. Cakap banyak, kalau kat mulut mesti dah penat. Tapi dalam hati mana ada reti penat, melainkan dia tidur je. Tidur dah tak cakap dalam hati dah. Betul tak? Kalau dalam hati, ketika tidur boleh bercakap lagi, dalam hati tak tahulah macam mana. Mungkin dalam mimpi adalah, dalam mimpi mungkin adalah bercakap dalam hati lagi. Tapi kalau sepanjang berjaga, hati tak pernah diam. Jadi hati mungkin kita kena hati-hati. Hati pun perlu berhati-hati. Jangan sampai hati kita tergelincir daripada berkata-kata yang bukan-bukan. Kalau hati kita tergelincir kata yang bukan-bukan, bersangka buruk pada orang, kan, sangka buruk itu, ataupun kita cakap orang itu ini dalam hati, maka kita kena istighfar banyak-banyak, istighfar cepat-cepat.
Kita tak wajib minta maaf dengan orang tu, sebab apa yang kita cakap itu cuma dalam hati kita. Adapun kita kena istighfar cepat-cepat, sebab itu menunjukkan bahawa hati kita rosak. Jadi itu menunjukkan bahawa hati kita rosak, hati kita perlu dirawat. Doa lah ataupun selawatlah dengan selawat tib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Macam mana selawat tib? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Tibbil qulub yang mana doktor hati. Sayyidina Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita adalah tibbil qulub, doktor bagi hati. Doa banyak-banyak, selawat banyak-banyak, minta Allah dorongkan diri kita, dorongkan hati kita untuk sentiasa bersangka baik dengan orang, untuk sentiasa berkata-kata yang baik dalam hati. Ini nasihat pada diri sendiri. Sebab bila saya bercakap dengan orang, sebenarnya bila seolah-olah saya sedang tuding jari, satu jari saya tuding ataupun tunjuk pada orang, 4 jari lagi saya tunjuk pada diri saya sendiri. Jadi kita kena jaga hati. Saya kena jaga hati, tuan-puan pun kena jaga hati. Sedikit pesanan, sedikit pesanan. Okey. Low battery pula dia kata. Kita cas boleh tak cas? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak pelik sikit ada wayar ni. Boleh dengar lagi suara saya? Adakah tuan-puan masih boleh mendengar suara saya? Bimbang juga macam semalam, tiba-tiba line tak ada, tiba-tiba macam semalam. Tengah bercakap-cakap, tiba-tiba line dah tak ada. Rupa-rupanya bukan bercakap, tengah baca Quran, tengah baca Al-Muluk semalam, tiba-tiba line tak ada. Rupanya baca seorang-seorang. Lepas tu dah dah reset balik semula wifi tu, handphone pula hang. Sudahnya baca sampai habis seorang-seorang lah. Tengok tak ada respon. Adakah tuan-puan mendengar suara saya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Rozi. Terima kasih Puan Rozi di atas responnya. Jadi oleh sebab itu kita kena jaga hati kita, tuan-puan. Kita kena jaga hati kita, sebab bila kita ni, kita sebagai manusia, kita yang lemah. Kita yang lemah. Allah SWT maha hebat, maha berkuasanya Allah SWT jadikan seketul darah, seketul daging dalam diri kita ni dipanggil hati. Dan hati ni dia boleh bolak-balik, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Jadi kita kena doa pada Allah banyak-banyak. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Lepas tu kita doa dengan selawat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih Tuan Ridwan kerana memberikan respon yang sangat bagus, cun dan dengar. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sedikit pesanan saya nak pesan. Baru-baru ni saya mengikuti kelas daripada Dr. Muhammad Fazilah Kamsah, Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah. Jadi ada pesanan daripada dia yang mungkin saya patut kongsikan kepada semua orang. Sebab the way kita cakap bahasa Inggeris pula. Boleh cakap bahasa Inggeris sikit. The way how we do something in the morning is how we do everything in the whole day. Macam mana cara kita buat sesuatu pada awal permulaan pagi tu, itulah cara kita akan buat sesuatu tu, cara kita akan buat semua perkara pada
pada hari tersebut. Pada hari tersebut, dan mungkin dia akan mengakibatkan pada hari-hari berikutnya juga. Jadi saya terpanggil untuk berkongsi, iaitu apa yang menariknya tentang kelas pengurusan stres. Sebenarnya saya masuk kelas pengurusan stres baru ni dengan DMFK. Jadi beliau mengongsikan bahawa kalau boleh setiap pagi bangun tidur senyum dulu. Sebab tu baru-baru ni saya ada buat status saya ada buat status dekat Facebook saya, Ustaz Hairudin bin Hassan. Saya buat status di sana. Saya kata siapa yang boleh bangun tidur, dia boleh senyum dulu sebelum dia berus gigi. Susah tau. Ingat senang bangun-bangun tidur dengan pisat-pisat mata, tahu pisat, kelat-kelat mata tu, tiba-tiba nak senyum seseorang. Ingat senang? Sebenarnya senang, tapi bagi siapa yang boleh buat lah. Yang tak boleh buat, yang tak biasa nak buat, boleh mulakan insya-Allah. Jadi mulakan pagi-pagi anda dengan bangun tidur senyum dulu kepada diri sendiri paling tidak. Kalau tidak, anda senyum kepada Tuhan, kepada Allah. Pernah tak senyum pada Allah selama ni? Mungkin pernah, mungkin ada yang pernah, mungkin kebanyakannya bila jumpa Allah dalam keadaan masalah, bila jumpa Allah dalam keadaan sakit, nak jumpa Allah dalam keadaan sudah ada masalah, dalam keadaan muram, dalam keadaan menangis. Jadi apa kata kita cuba ubah? Bangun pagi-pagi kita senyum dulu. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk diri kita. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk diri kita. Kalau ada isteri atau ada suami sebelah, itu bonus lah. Jadi bangun tidur senyum dulu. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk diri sendiri. Pertama senyum, baca ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah kerana telah membangunkan aku setelah Engkau menidurkan aku, ataupun telah menghidupkan aku setelah Engkau mematikan aku di dalam tidurku, dan kepada Engkau lah, ataupun kepadanya aku akan dikembalikan. Kepada Engkau lah ya Allah aku akan dikembalikan. Lepas kita dah senyum dan kita dah berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kita pun berpaling ke arah kiblat. Paling ke arah kiblat, kita doa. Apa sajalah doa yang kita nak. Terima kasih ya Allah kerana semalam telah memberikan aku rezeki sekian banyaknya. Terima kasih ya Allah kerana masih lagi mengkurniakan aku, jasad aku ini masih lagi boleh bergerak, masih lagi boleh bercakap. Terima kasih ya Allah kerana masih lagi memberikan kepadaku isteri dan anak-anak, masih lagi memberikan hayat bersama untuk isteri, untuk bersama di isteri dengan anak-anak dan sebagainya. Ucap dahulu begitu. Terima kasih dahulu pada Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kalau kita mulakan pagi kita dengan senyuman, satu hari kita akan insya-Allah kita akan selalu tersenyum. Tapi kalau pagi-pagi kita dah mula dengan masam, pagi-pagi kita dah mula dengan marah, jaga. Mungkin satu hari kita akan berakhir dengan marah sampai ke waktu malam. Jadi kita punya darah pun dia akan jadi tak apa-apa bagus. Okey. Itulah nasihat saya insya-Allah pada malam ini. Bukan nasihat lah, perkongsian lah, perkongsian. Tak elok cakap nasihat sebab saya ni pun bukannya berapa bagus sangat, tak berapa bagus sangat. Okey, tak bagus pun, saya pun bukannya bagus, cuma nak berkongsi pada tuan-puan. Jadi pada malam ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah kita bersama-sama membaca suratul Muluk seperti mana biasa. Insya-Allah kita mulakan dengan ta'awudz, tapi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan kita hadiahkan buat junjungan besar kita Nabi kita Muhammad yang tercinta, kemudian kepada ahli keluarganya, kemudian kepada para sahabatnya, tabi'in, mereka yang menuruti mereka itu dari masa ke semasa hingga ke hari kiamat. Sya'ulillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan kiraan 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa bagi membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Ini Puan Rozi kata apa? Ustaz bantu saya untuk terangkan nanti masa baca ayat surah Al-Muluk, pada masa bila perlu berhenti dan di mana patut sambung balik sekiranya ayat tu panjang dan tak ada tanda berhenti. Boleh insya-Allah Puan Rozi, saya rasa Puan Rozi pun mahir tentang perkara ni. Tapi insya-Allah saya akan cuba bantu pada semua. Baik, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Ayat pertama sudah, kedua sudah, kita pergi pada yang ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dekat atas tibaqa ni dia ada satu tanda mati ataupun tanda berhenti. Akan tetapi di sini sebenarnya tanda berhenti itu adalah lebih utama untuk disambung, sebab ia bertanda sad lam ya ataupun wasal aula. Okey, sad lam ya. Apapun, kalau nafas tak cukup boleh kita berhenti dekat sad lam ya. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Begitu juga dengan hal pada perkataan min tafawut, terdapat tanda waqaf iaitu sad lam ya ataupun wasal aula, ataupun bawa makna bersambung ataupun baca sambung lebih baik daripada berhenti. Okey, apa maksud ayat yang ketiga? Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Baik, kita pergi kepada ayat yang keempat. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a. Kenapa saya berhenti dekat khasi'a? Sebab saya nak sambung balik daripada karrataini ataupun ilaikal basar pun boleh, ataupun yanqalib. Sebab yang qalib itu maksudnya akan berbalik kepadamu. Yang qalib ilaikal basar, dari segi maksud. Ataupun kalau kita berhenti dekat khasi'ah, kita berhenti kerana selepasnya ada wahuwa. Perkataan wahuwa bermaksud dan sedang dia berkeadaan lemah lesu. Wahuwa ni ada waw yang mana waw itu adalah wawul
waw ataupun boleh disebut sebagai harfu jar ataupun dipanggil harfu jar dia yang boleh menyebabkan kita boleh berhenti di situ. Maksudnya waw ni dan. Jadi kalau dan maksud kita boleh maksud kita boleh berhenti sebelum sebelum perkataan dan. Tetapi dari segi kaedah pembacaan adalah lebih baik kita ulang balik daripada yang qalib, ataupun ulang daripada awal pun boleh. Kalau nafas cukup, ulang daripada awal pun boleh kalau nafas cukup. So kita ambil balik semula daripada awal ayat yang keempat. Summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan, sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. Pergi pada ayat kelima. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا. Tak cukup nafas. Berhenti balik semula. Berhenti dan ambil balik semula dekat وَجَعَلْنَاهَا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dekat atas perkataan lisyayatin atau huruf nun ada tanda waqaf sad lam ya. Sad lam ya maksudnya apa tadi? Wasal aula. Kalau kita tak cukup nafas boleh saja berhenti dekat situ. Baik, kita ambil pada awal. Walaqad zayyana. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا. Boleh je nak berhenti kat bimasabih, tak masalah. Sebab apa? Ada waw dekat waja'alna. Perkataan waja'alna itu ada waw, boleh saja nak berhenti. Tapi saya lebih suka baca tindihkan. Melainkan memang betul-betul tak cukup nafas, tak tindih. Jadi kita ambil daripada waja'alna. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Itu bagi pada ayat ke-6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung sedang ia menggelegak. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ.
betul-betul tak cukup nafas malam ni. Saya tak cukup angin. So, kenapa berhenti kat situ tadi? Sebab kat situ dia bermaksud faujun sa'alahum. Setiap kali dicampakkan, kullama ulqiya fiha, setiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang-orang kafir. Faujun sa'alahum khazanatuha. Sa'alahum khazanatuha maksudnya apa? Mereka bertanya, orang-orang yang di dalam itu, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Maknanya orang-orang yang baru dicampakkan ke dalam neraka tu. Jadi kita boleh berhenti dekat sa'alahum, jadi ambil balik semula dekat sa'alahum. Begitu. Okey. Harap penerangan yang seberingkas ni boleh dapat difahami oleh semua lah, insya-Allah. Kalau tak faham, boleh tulis dekat ruang komen, insya-Allah kita akan bantu. Saya akan cuba bantu, insya-Allah. Okey, apa maksud dia? Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Malaikat tanya kepada penjaga neraka, kepada orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka tu. Dulu tak ada ke, ada ke tidak dulu seorang rasul didatangkan kepada kamu? Kemudian orang-orang yang kafir itu menjawab, Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Kita berhenti kat fakadzabna, sebab fakadzabna dia ada satu, yang pertama dia ada huruf-fa, tapi itu tak jadi soal sebab kita nak mulakan balik nanti fakadzabna. Lepas tu dekat sebelum selepas fakadzabna ada perkataan waqulna. Jadi waw dia ada di situ. Waw maksudnya dan kami berkata. Jadi kita boleh berhenti dan tindih. Boleh berhenti pada perkataan fakadzabna dan kita tindih semula, iaitu kita baca semula daripada fakadzabna. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم. Ini pun sama juga. Perkataan illa adalah harfu jar, yakni kiranya apa ya, kalau dalam bahasa kira penyambung perkataan lah. Illa ni maksudnya apa? Melainkan ataupun kecuali. In antum illa fi dhalalin kabir. Okay, kita sambung. In antum illa fi dhalalin kabir. So kita baca balik daripada awal ayat 9. 1, 2, mula. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ambil balik fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum. Berhenti kat situ. In antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, ada sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, yakni wahai orang yang mendakwa menjadi rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Pergi pada ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau tak cukup nafas, nak berhenti kat mana? Boleh berhenti dekat nasma', boleh berhenti dekat au na'qil. Contoh, wa qalu law kunna nasma' au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lebih baik baca
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. Lepas tu أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Begitu. Okey, insya-Allah. So kita baca balik semula ayat ke-10. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Minum air jap. Bismillah. Ayat yang ke-11, 1, 2. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Tengok pada ayat wa'ajrum kabir, ada waw di situ. Sebab itu kita boleh berhenti dekat lahum maghfirah. Kalau tak cukup nafas. Kalau ada nafas, lebih baik baca terus daripada innalladzi sampailah wa ajrum kabir. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Ayat 13. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Ya, pada ayat ke-13 pun sama juga, kita berhenti pada tanda wasal aula ataupun sad lam ya. Sad lam ya ataupun kita dalam istilah kita panggil sili ya, sad lam ya. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Surat lam ya tadi apa maksudnya? Maksudnya sambung lebih baik, sambung, bacaan sambung lebih baik daripada berhenti. Okey, kita pergi ayat 14, 1, 2. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Khabir, memang kena senyum, memang kena senyum pada perkataan khabir. Kalau tak jadi, sebab dia kena tarqiq ra. Ra tu kena baca tipis. Wa huwal latiful khabir. Begitu. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu. Ulang balik. Tak apa. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. Ambil balik daripada famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Kenapa saya ambil balik wa kulu min rizqihi? Sebab ia adalah wasal aula. Jadi kalau kita nafas kita tak cukup sangat,
bolehlah kita berhenti dekat wa kulu min rizqih, ambil terus daripada wa ilaihi nusyur. Tapi kalau kita ada nafas yang baik, kita boleh tindihkan terus wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Kenapa perlu tindih menindih ni? Dia bukannya tindih menindih apa, dia ibarat bumbung, ibarat bumbung. Kalau satu asbestos tu, asbestos ke apa, bumbung lah, bumbung. Jadi satu hujung dengan satu hujung kalau tidak berjumpa, ini ibarat bumbung. Kalau satu hujung dengan satu hujung ni, ini bumbung yang bawah sekali, atap ataupun zinc yang bawah sekali. Ini atap yang belah atas ataupun zinc yang belah atas. Kalau misalnya kata hujung dengan hujung dia tidak berjumpa, maka dia akan jadi apa? Bila hujan bocor, dekat ruang ni, kat ruang sini ada bocor. Tapi apa yang berlaku kalau kita tindihkan dia? Bumbung sama bumbung, ni atap zinc belah atas sekali, ni bawah sikit, maka yang ini kita tindihkan sebelah atas, kita tindihkan begini. Jadi kalau hujan, masuk tak air kat sini? Ruang ni masuk tak? Sini tak masuk, tak masuk. Melainkan kalau ada paku ke apa ke yang dah tak kuat ke, dia akan masuklah. Tapi tu cerita lain. Sekarang ni kalau bumbung itu ditindihkan, begitulah ibaratnya dengan pembacaan kita. Kalau kita suka baca pada wasal aula, kita berhenti pada wasal aula, memang kurang baik. Memang sebenarnya untuk wasal aula kita sebenarnya memang kita lebih baik untuk sambung terus. Ini cakap terang, bukan cakap gelap, cakap terang. Okey, cakap masjid, cakap masjid kan. Okey, jadi memang kena, kalau boleh memang kita kena tindihkan di antara ayat yang terdahulu dengan ayat yang berikutnya dalam satu ayat, dalam satu ayat. Tapi belum tadi ayat 15. Kita ulang balik ayat 15 insya-Allah. Tapi sebelum tu, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 15 1 2. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah yang telah menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ard. Kenapa berhenti dekat ard? Sebab sebelum al-ard, selepas ard ada perkataan fa-idza. Fa ini adalah maka ataupun harfu jar juga, harfu jar dipanggil, dia adalah penyambung ayat. Jadi kita boleh berhenti di situ. Tu ambil balik semula dari awal. 1 2. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ard. Kita ambil balik semula dari an yakhsifa. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta melenyapkan kamu di bawahnya. Ayat 17 1 2. Am amintum man fis samaa'i an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir.
Boleh tak kita baca an yursila alaikum hasiban fasata'lamun? Lagi bagus. So kita baik pada semula. An yursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Okey. Ulang balik daripada ayat awal ayat 17. Tuan balik. Kita ulang balik. 1 2. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba an yursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Boleh terus? InsyaAllah boleh terus ya. Ayat yang ke-19. 1 2. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Baik, pada ayat yang ke-19 ini ada dua benda saya nak beritahu, nak kongsikan, iaitu pada perkataan saffat. Saffat, saf itu 6 harakat kerana dia mad lazim kalimi mutsaqqal. Mad lazim kalimi mutsaqqal menyebabkan kita kena baca dengan panjang, dengan sedikit menekan, kerana ada perkataan ataupun bukan ada perkataan, tetapi ada sabdu ataupun tanda tasydid di atas huruf fa, pada perkataan saffat. Okey. Kemudian pada ayat yang ke-19 ini juga saya kira ini adalah jim pertama yang kita jumpa pada perkataan Ar-Rahman. Waqaf jim. Jim maksudnya apa? Jawaz ataupun jaiz. Jadi kita boleh berhenti di sini, boleh kita sambung. Nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Nak berhenti bagus, nak sambung pun bagus. Innahu bikulli syai'in basir, sambung sampai ke penghujung ayat ke-19. Begitu jim jawaz. Jawaz maksudnya harus berhenti, harus sambung. Apa maksud yang ke-19? Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Ia Maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sambung ayat yang ke-20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum. Kalau cukup nafas boleh baca terus sampai min dunir rahman. Kalau tak cukup nafas boleh ambil daripada huwa jundul lakum. Huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur.
Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. Teruskan InsyaAllah ayat ke-21. 1, 2. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Di sini pun sama juga, ada jim pada perkataan rizqah, ada waqaf jim ataupun jawaz pada perkataan rizqah. So maksud dia, atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun, bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri dari kebenaran. Ayat 22. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tersungkur di atas mukanya, boleh mendapat hidayah? Atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus serata? Kat sini tadi berhenti kat mana ya? Ini ayat yang ke apa tadi? 22 Kita berhenti tadi dekat sawiyya. Ammay yamshi sawiyya. Ahda, kita ulang balik daripada ahda kan. Ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Sawiyan ala pun ada gitu juga Perkataan ala ni adalah harfu jar kita boleh berhenti sebelumnya. Dia adalah sebagai penghubung ayat ataupun apa yang dipanggil dalam bahasa, saya pun tak ingat dah. Okey. Ala siratim mustaqim. Jadi di atas siratul mustaqim, siratul mustaqim ataupun di atas apa nama tu, jalan yang lurus. Kemudian baca ayat yang ke-23. Kita baca ayat yang ke-23. 1, 2. Qul huwallazi ansha'akum waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kalau kita nak sambung, nak tindih, kita baca kat mana? Wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, apa maksud dia? Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Terus ayat yang ke-24. 1, 2. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Maksudnya, katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Kita pergi kepada ayat yang ke-25. Ini tak ada masalah insya-Allah satu ayat tu pendek saja, tak ada masalah. Okey, kemudian kita pergi pada ayat 25. 1, 2, tarik nafas. Baca. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dan mereka yang ingkar itu berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar? Qul innamal ilmu 'indallahi wa
innama ana nadhirum mubin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata. Kita pergi ayat 27, 1, 2. Tarik nafas, baca. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Kalau kita tengok dekat terjemahan pun, hadza itu maksudnya inilah dia. Waqila hadza, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Begitu. Jadi kita berhenti dekat tadi, waqil. Waqil, lepas tu kita ambil balik semula waqila hadza. Okey. Apa maksudnya? Kemudian apabila datangnya kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Tengok pada ayat yang ke-27, ayat ke-27 Allah kata, muramlah muka orang-orang yang kafir itu. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Jadi kalau kita orang Islam, kita tak nak muram-muram muka. Kita tak nak bermuram-muram muka, masam-masam muka kita tak nak. Kita nak kena senyum. Jadi pagi-pagi tadi dah kena senyum. Besok pagi-pagi pun bangun tidur senyum dulu. Senyum pada Tuhan, senyum pada diri sendiri. Senyum pada Allah, senyum pada diri sendiri. Kemudian doa. Okey, kita masuk ayat yang ke 28. 1, 2, tarik nafas. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Kita kat situ. Wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Tengok kenapa berhenti kat situ, sebab ada huruf fa yang menunjukkan kita kata apa maksud dia. Fa tu maka siapakah maka siapakah yang dapat. Okey, maksudnya apa? Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku, sebagaimana yang kamu harapkan, atau yang memberi rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya? Seterusnya ayat yang ke-29. 1, 2, tarik nafas. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kenapa saya berhenti dekat tawakkalna fasata'lamun? Sebab dekat tawakkalna ada suili, ada suili. Jadi saya memilih untuk tidak berhenti di situ, tetapi di fasata'lamun, dan memulakan kembali ataupun ibtida' dari fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Apa maksudnya? Tegaskan wahai Muhammad kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat yang terakhir. 1, 2, tarik nafas, baca. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum. Kita
Kita boleh ambil daripada ghauran atau kita boleh ambil daripada faman ya'tikum, tapi saya lebih suka ambil daripada ghauran. Sebab apa? Dia menyambung daripada ayat ataupun maksud ayat sebelumnya. Jadi saya ambil daripada ghauran. Ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Apa maksudnya? Katakanlah lagi bagaimana fikiran kamu, sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Sadaqallahul azim. Pastinya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang dapat mendatangkan air jika sekiranya seluruh air dalam dunia ini ditelan kembali oleh bumi. Jika sekiranya seluruh rezeki kita ditarik oleh Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala jualah, sahajalah sememangnya dialah yang akan dapat mendatangkan kembali rezeki kepada kita. Jika sekiranya rezeki kita sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, maka mungkin itu adalah pengakhiran hayat bagi kita, kesudahan hari bagi diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di kesempatan ini saya nak memohon daripada tuan-puan semua untuk mendoakan sahabat saya, Ustaz Fairuz Tamjiz. Ustaz Fairuz Tamjiz, dia sudah, tadi dia ada buat pengumuman, tadi dia ada buat pengumuman di Facebooknya. Jadi kalau saya umumkan di sini, saya kira tak salah kot, saya dah tersebut nama dia tadi. Jadi kalau salah, saya akan minta maaf daripada dia. Tapi saya rasa tak ada masalah, sebab tadi pun dia dah umumkan dia punya dalam Facebook dia. Dia sudah terkena positif COVID-19. Dan hari ini, tadi saya dapat berita tentang Ustaz Fairuz ni. Semalam sahabat saya juga, Ustaz Syauqi. Jadi Ustaz Syauqi pun semalam, Ustaz Syauqi ni lagi lah keadaannya lagi kritikal, sebab dia sendiri ada masalah kencing manis, memang pakai insulin, dan dia punya kadar imunisasi dia agak rendah lah nampaknya. Jadi dia pun terkena COVID-19 juga. Semalam Ustaz Syauqi, sahabat saya, hari ini saya dapat berita pula Ustaz Fairuz. Jadi saya mohon sangat-sangat doa daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyembuhkan kedua-dua sahabat saya ni, Ustaz Syauqi dan Ustaz Fairuz, supaya Allah SWT sembuhkanlah apalah kiranya sahabat saya berdua tu, iaitu Ustaz Syauqi dan Ustaz Fairuz, daripada COVID-19. Ustaz Syauqi ni kalau nak kira dia punya cerita, saya dapat tahu semalam juga, dia kena COVID-19. Isteri dan anak dia semalam saya tak tahu apa cerita, tetapi yang saya dapat tahu, isterinya ada kanser payudara, barah payudara, dan mak kepada Ustaz Syauqi stroke, lumpuh. Jadi kita sama-sama lah doa supaya urusan mereka dipermudahkan oleh Allah. Kemudian kita doalah, kita mohon kepada Allah, kalau ada, saya yakin dan pasti ada daripada kalangan penonton live saya ini yang mana doanya tidak ada hijab, di antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Saya yakin dan pasti, dan saya harap dapat mendoakan kedua-dua sahabat saya, iaitu Ustaz Syauqi dan keluarganya, dan juga Ustaz Fairuz. Ustaz Fairuz pun dia positif, kemudian isterinya pula sedang mengandung. Allahu Akbar. Jadi kita harap sangat-sangat supaya Allah memudahkan urusan mereka, dan Allah SWT memberikan kesihatan, keafiatan buat kedua-duanya, bahkan keluarga mereka juga, insya-Allah. Okey. Jadi sebelum mengakhiri, marilah kita bersama-sama berdoa, dan kita dahulukan dengan Al-Fatihah. Kita hadiahkan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan mereka yang menuruti mereka itu dari masa ke semasa hingga ke hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa tuan-puan. Yang mana tahu tuan-puan punya doa makbul mustajab di sisi Allah. Yang mana tahu Allah SWT nak makbulkan pada malam ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat saya akan kembali pulih seperti biasa. Keadaan Malaysia akan pulih seperti biasa, insya-Allah. Keadaan dunia pun akan pulih seperti biasa. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. يا الله يا رحمن الرحيم. يا فتاح يا عليم. يا الله, ampunilah apalah kiranya ya Allah akan segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa isteri suami pasangan kami, dosa guru-guru kami, dosa jiran tetangga kami, dosa-dosa sekalian kaum muslimin muslimat seluruh dunia ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Alim. Ya Mujib. Ya Allah, apalah kiranya ya Allah Kau makbulkanlah akan segala hajat dan permohonan kami. Ya Allah, apalah kiranya ya Allah Kau sembuhkanlah Ustaz Syauqi dan Ustaz Fairuz, dan berikanlah mereka kemudahan dalam segala apa yang mereka kerjakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Angkatlah ya Allah segera COVID-19 daripada muka bumi Malaysia ini khususnya, dan keseluruhan bumi ini amnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Alim. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha mengetahui. Seandainya ada di kalangan kami ini yang sedang menadah tangan memohon kepadamu, sedang dalam masalah kewangan, sedang dalam masalah pinjaman, maka ya Allah, Kau lunaskanlah hutangnya, Kau pemudahkanlah urusan ekonominya, jadikanlah mereka itu kaya dan berjaya dunia dan akhirat, dan rajin-rajin bersedekah dan juga berzakat. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Fattah ya Alim. Ya Allah, sungguhnya Kau maha mengetahui segala sesuatu ya Allah. Jika sekiranya ada di kalangan kami ini yang sedang menderita kesakitan, sedang menderita kerana penyakit yang sudah ditanggungnya bertahun-tahun ya Allah, maka Kau sembuhkanlah dia ya Allah dengan berkat bacaan suratul Mulk yang telah kami baca tadi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Alim. Ya Mujib ya Mujib. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha mengetahui ya Allah, jika sekiranya ada di kalangan kami ini yang sedang mengharapkan untuk menerima zuriat ya Allah, maka Kau kurniakanlah kepada mereka itu zuriat keturunan yang ramai daripada kalangan lelaki maupun perempuan yang soleh dan solehah. Ya Allah, sungguhnya Kau maha mengetahui atas segala sesuatu ya Allah, yang zahir, yang batin, kesemuanya ya Allah. Jika ada di kalangan kami ini ya Allah yang masih lagi menunggu jodohnya ya Allah, maka Kau kurniakanlah kepadanya jodohnya,
temukanlah dia dengan jodohnya. Ya Allah, kurniakanlah kepada jodoh yang soleh ataupun soleha, dan kemudian jadikanlah mereka itu ibu bapa yang soleh, yang dikurniakan anak-anak yang soleh dan soleha daripada kalangan lelaki dan perempuan yang ramai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Mujib, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bantulah kami ya Allah, kami sudah sangat-sangat rindu dengan Mekah, kami sudah rindu sangat-sangat dengan Madinah. Untuk kami dapatlah kiranya ya Allah bertawaf di sekeliling rumahmu, di Baitullah, di Kaabah. Ya Allah, kami sudah sangat-sangat rindu untuk berada di hadapan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perkenankanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah, angkatlah segera COVID-19 daripada muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Allah, hadirkanlah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Hadirkanlah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Hadirkanlah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, agar dapat kami melampiaskan rasa rindu kami kepadanya, dapat kami menceritakan apa sahaja yang telah berlaku ke atas diri kami ini, agar kami dapat meminta berdoa kepadanya ya Allah. Melaluinya ya Allah, kami mohon syafaat ya Allah. Ya Allah, kami mohon syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana 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 atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Tuan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita jumpa lagi pada malam besok jam yang sama 10.15 malam insya-Allah, lewat-lewat pukul 10.30 10.15 lewat-lewat pukul 10.30 insya-Allah. Jumpa pada besok malam. Sehingga itu insya-Allah kita berjumpa lagi lah pada malam besok. Terima kasih pada semua yang menonton dari awal hingga ke penghujung rancangan. Puan Rozianti, Tuan Ridwan, Puan Hamidah, dan lain-lain yang mana mungkin saya tak dapat sebutkan di sini sebab saya tidak nampak komennya, ataupun mungkin saya tidak dapat cam profile picture. Jadi saya mohon saya ucapkan jutaan terima kasih. Dan buat yang baru menonton di hujung rancangan, dipersilakan dijemputlah untuk menonton semula daripada awal rancangan tadi insya-Allah. Sehingga itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz K mohon undur diri. Selamat malam. Good night. Lailah sa'idah. Bye bye. Tidur jangan lupa baca doa, baca selawat, zikir dahulu, barulah tidur sebenar-benar. Insya-Allah mudah-mudahan tidur kita seperti tidurnya pengantin baru di malam yang pertama pula tu. Mudah-mudahan insya-Allah. Bye bye.